Assalamualaikum, selamat pagi, selamat petang, selamat tak tahu bila masa korang tengok, dan selamat sejahtera kepada semua. Nama aku Badik dan selamat datang ke channel YouTube Core Outdoor and Tactical. Hari ni aku nak buat review dua bilah parang baru lagi daripada jenama parang Tantari. Sebelum aku review dua bilah parang ni, aku nak buat disclaimer dululah. Kedua-dua bilah parang ni memang aku tak pernah dapat lagi try dekat on field, dekat lapangan. Aku cuma dapat pegang dalam kedai je. Tetapi kita review tu bukan sebarang review lah. Dia macam ni, sebab aku ada background pengalaman. Aku cerita dulu dan aku jarang cerita. Sebelum aku datang ke Kuala Lumpur, berhijrah ke Kuala Lumpur, aku pernah tolong orang tua aku, iaitu arwah bapa aku, untuk mengusahakan kebun dengan ladang dia lah. Adalah pernah rasa buat kerja kebun kan, buat sawit-sawit sikit, kebun-kebun durian sikit. Senang cerita, kalau suruh aku pegang parang, suruh aku asah parang, tak goyang sangat lah. Itu sedikit review. Untuk video hari ini aku terpaksa buat dalam bilik yang best. So let's go geng. Jangan lupa subscribe, ok? Ok, tu dia geng. Untuk kali ini kita menerima dua bilah baru daripada parang Tantari. Ada dua jenis ni. Yang pertama yang murah sikit adalah, ini nama dia, Rintis, RM180. Yang kedua pula adalah GST, RM250. Nak try buka yang mana satu dulu pun aku tak tahu. Korang pun mesti macam tak sabar-sabar kan. Tapi apa kata sebelum tu kita tengok dulu apa benda yang sama pasal dua bilah ni. Persamaan pertama diorang, dua-dua bilah sarungnya dia perbuat daripada Kydex, made in USA. Bagi kami lah yang suka mendaki gunung kan, sarung Kydex ni antara yang terbaik. Dia ni jenis yang tahan lasak tau. Kalau setakat terjatuh ke, tergesek ke, terhentak ke, aku belum pernah nampak lagi sarung Kydex ni rosak, sama ada bengkok ataupun patah. Kemudian dia ni pun antara yang best sebab mudah untuk dibersihkan. Contohlah kan, kita masuk hutan, tergolek, tergadang, masuk dalam parit, keluar selut apa semua. Nak bersihkan dia, tak payah nak pening-pening keringkan. Cabut je parang, tembak je dengan air, luar dalam, keringkan. Settle. Kemudian lah, kalau kata korang nak perasapkan dengan limau ke apa, tu pandai-pandai masing-masing lah. Aku tak ngajar macam tu. Persamaan yang kedua, kedua-dua bilah ini menggunakan besi jenis HCS 5160. Secara asasnya lah, secara tidak langsung, HCS 5160 ni bermaksud bilah-bilah ini dia perbuat daripada besi high carbon steel. Bestnya pakai bilah macam ni, dia ni senang nak asah, kuat dan tahan tajam. Kuat macam mana tu? Senang je kan? Hentak. Susah nak patah. Dan hamba pun kita beli parang kan, mestilah nak gunakan dia untuk kuat kan. Hentak sikit patah, baik aku potong pakai bende je. Namun perlu diingatkan kepada penonton-penonton sekalian, bilah karbon adalah bilah yang tak tahan karat. Nak kata dia cepat karat tu tak, tapi nak kata dia boleh karat tu pasti. Jadi senang katalah, sangat-sangatlah dianjurkan lepas korang pakai bilah-bilah yang carbon steel ni, bersihkan, tak kisahlah nak jirus dengan air ke, nak samak ke apa, pandai-pandailah masing-masing. Lepas bersihkan, lap kering-kering, sadurkan balik dengan minyak, barulah simpan. Kalau katalah korang tak bersihkan tu tak apa lagi, tapi dengan basah-basah tu kau simpan dalam gerobok, auto jahanam geng, auto jahanam. Jadi minyak yang korang nak gunakan tu macam-macam jenis boleh. Tak kisahlah daripada WD-40 ke sampai ke minyak masak, tapi janganlah pula guna minyak diesel. Kalau macam aku pemalas, aku suka guna WD-40 je. Sebab apa? Lepas dah bersihkan, kering-keringkan, aku dirikan kejap biar dia meleleh, lepas tu simpan. Atau andai kata korang akan gunakan bilah tu untuk buat penyediaan makanan, gunakanlah minyak-minyak makan ataupun minyak sayuran. Contohnya minyak masak je lah. Persamaan yang ketiga antara kedua-dua bilah ni adalah dia menggunakan konsep apa panggil lah? Puting. Atau apa yang biasa Mak Saleh panggil lah red tail. Senang cerita macam ni lah. Kalau kita x-ray bahagian ni, kita lebih kurang akan dapat gambar yang macam ni. Kita akan nampak besi yang terjojol dekat dalam hulu ni kan. Untuk parang Tantari, kalau aku tak silap, panjang puting ni dalam 2,5 inci. Artinya kalau kita ambil contoh, dia sampai ke sini. Dalam ambil. Kelebihan sistem puting ataupun red tail ni pada sudut serap hentakan. Contoh, bila mana kita menghentak, puting yang ada dalam ni, dia akan bertindak balas dengan hulu yang ada. Ini akan menjadikan vibration, gegaran daripada hentakan tersebut tidaklah sampai dalam keadaan 100% ke lengan kita. Hal ini akan menyebabkan kita boleh bertahan lebih lama
Namun hulu akan lebih cepat rosak. Tidaklah cepat rosak, tapi akan lebih cepat rosak kalau nak dibandingkan dengan hulu full tank. Namun kalau nak bezakan red tail dengan full tank tu, aku buat dalam konten lain lah. Okey lah, tak payah sembang panjang, kita mulakan. Model yang pertama aku akan review pada hari ini adalah model parang tantari Rintis. Sekali bila dengar nama Rintis ni, betul-betul membuatkan aku teringat kepada My Parang. Sebab nama Rintis kepada parang ni pertama kali aku dengar daripada jenama My Parang lah. Dan kalau ikut bentuk dia pun tak rasa jauh beza sangat dengan Rintis daripada My Parang. Maksud aku dia tak jauh sangat bila kita tengok dia punya bilah ni, mata dia mencedok ke dalam, ataupun boleh kita panggilkan semakin positif lah. Tapi kejap. Pertama sekali, bila first dengar nama Rintis tu, viewer ni tahu ke tak Rintis tu apa maksud dia? Ini bahasa Melayu, geng. Tahu ke tak tahu? Maksud Rintis daripada Dewan Bahasa dan Pustaka adalah menerangi hutan dan menebangi kayu-kayuan dan lain-lain untuk membuat jalan. Ambil kau, pening nak ngapal benda lah tu. Dan kalau ikutkanlah secara praktikalnya, time aku dekat kebun dulu pun, ataupun dalam aktiviti mendaki gunung ni, kita boleh cakap lah Rintis ni dia macam program-program komando. Sebab dalam merintis ni, kita yang pergi dulu, memang untuk pergi je dulu, ada bahasa dia kita panggil buat lepas badan lah. Janji sampai je dulu. Jalan tak besar, sekadar membuka jalan, bukannya membuat jalan. Walau bagaimanapun, model Rintis daripada parang tantari ni, dia punya cerita ada lain sikit. Yang ini mengikut sembang-sembang dengan Ahmad Shah lah, iaitu pengusaha parang tantari ni. Model Rintis daripada parang tantari ni datangnya ilham daripada sabit yang patah. Nasib baik aku faham apa dia cakap. Sebab dia macam ni, bagi kita yang bekerja di sawit, semuanya akan lazim dengan penggunaan sabit. Sabit sawit ni, geng, panjang-panjang. Dia bukannya macam sikit tak. Dia kadang batang dia macam ni, tapi sabit dia terkeluar memang macam tu. Oi, panjang, babe. Bila sampai time ataupun bila ada salah laku ke, salah pembawaan ke, tak kisahlah salah guna ke kan, sabit boleh patah tu. Dan bila sabit patah, kita tak akan terus buang yang patah tu. Okey, contohlah kan, ni batang, ni sabit, macam ni sabit, konon panjang, tiba-tiba yang ni patah, tinggal sikit ni, kita tak buang, kita ambil dan terus gunakan. Antara kegunaan sabit patah, memancar, memangkas, dia macam tu. Dan first time bila aku tengok bilah ni, aku dah cakap dengan Ahmad juga, Mat, aku teringat lah macam dekat sawit. Dia cakap, betul lah, memang ilham aku pun lebih kurang gaya dia cakap, memang ilham pun memang datang daripada sabit yang patah. Okey, spek asas untuk parang Rintis daripada parang tantari ni, panjang dia adalah 12 inci. Menggunakan pemberat ni, penimbang ni, aku ukur berat dia 334 gram, parang dengan hulu saja, sarung tak kira sekali. Macam kita cakap tadi, bentuk mata dia adalah positif, iaitu dia macam mencangkuk ke arah dalam. Bagi aku, bila mata yang positif macam ni, kerja-kerja macam mengait ataupun memancar akan lebih senang lah. Tapi yang paling dia akan start best tu bila kita bab-bab mengait lah. Contohlah macam ada duri bertam ke, duri rotan kan, letak, tarik, tak pening kepala. Keseluruhan berat dia ni bagi aku tak teruk sangat, memang just nice. Malahan bagi mereka yang biasa dengan terms dalam badminton, aku boleh kata parang ni adalah jenis yang even balance. Bermaksud berat dia bila kita hayun terasa macam dekat sini berat dia, bukannya kat sini, bukannya kat sini, kat tengah-tengah. Terms badminton tu masuk dalam review, gila. Kelebihan even balance adalah bila kita nak menghayun tu, walaupun hayunan itu kuat, tapi kita masih boleh kawal dia punya angle. Kalau yang heavy head, bila hayun tu nak adjust angle tu dah susah lah. Bila dia dah pergi, dia nak pergi terus, dia tak ada berhentinya. Kalau macam ni kita boleh kawal lagi. Antara highlight kepada bilah Rintis ni adalah, yang pertama sekali, kita tengok pada hulu dia. Hulu dia ni yang pertama, dia tak macam hulu klasik yang lain kan. Dia nampak macam moden sikit. Jadi selalu memang aku panggil dia ni hulu moden lah. Yang kedua, lekuk-lekuk yang terdapat pada hulu dia ni memberikan kepuasan kepada grip tangan. Mungkinlah kalau buat hentak lama-lama, kita akan rasakan macam wujud hotspot. Lebih-lebih lagi bahagian lekuk yang ni, mungkin dia akan jadi hotspot dalam pemegangan. Namun untuk kegunaan yang ringan, kena ingat dia ni bila di even balance, dia menyebabkan rasa parang ni macam ringan. Dan bila sebabkan movement tu kita rasa ringan, hotspot tu aku tak rasa sangat. Jadi aku rasa kalau setakat pakai 4-6 jam, sap-sap soy.
Yang ketiga pula, best dia, bilah ni dia ada finger guard, iaitu bahagian ni. Tujuan dia simple je kan. Bila kita guna, tak adalah terasa nak slip ke depan dan tangan berjumpa dengan mata. Untuk yang keempat, yang ni bagi mereka yang tak biasa dengan parang tantari mesti rasa pelik. Yang keempat, ni kita tengok temen dia. Temen dia berbentuk petak geng. Nampak daripada depan, nampak? Nampak mata pula. Dia berbentuk petak, bukan bulat macam parang-parang biasa tu. Dah kenapa dia buat bentuk petak macam ni? Tantari. Tujuan temen dia ni dibuat petak supaya sarung kydex dia ni boleh ditempa juga dalam berbentuk sedikit petak. Jadi ini akan memberikan lebih cengkaman apabila parang diletakkan di dalam sarungnya. Korang dengar bunyi tu? Ada lock babe. Sekarang aku pegang parang ni. Aku tak grip parang ni dengan sarung dia. Kita cuba gegarkan. Dia tak nak keluar Tujuan temen petak ni supaya kydex boleh buat bentuk petak, supaya ada locking system terhadap parang apabila dimasukkan ke dalam sarung. Itu je. Simple. Tak adalah parang kau hilang senang-senang. Siapa pernah hilang parang? Angkat tangan. Okey geng, itu dia pasal parang tantari jenama model rintis. Sekarang ni kita pergi pula dekat model lagi satu yang baru sampai tu. Mana mendalah tu? Sebelum aku tunjukkan bilah yang terdapat di dalam sarung yang dia beri nama full set ni sebagai tantari GST. Apa ke benda sebenarnya? GST. Yang ini tak ada kaitan langsung dengan government service tax Lu orang relax. Tak ada kaitan. Nama GST ni diambil bersempena dengan nama trail pendakian gunung. Yang diorang namakan trail tu sebagai Green Star Trail. Trail bintang hijau ke trail hijau bintang? Tak tahulah. Tu kena tanya Ahmad balik. Aku pun dah lupa. Trek ni dia terletak di sepadan Perak dengan Kedah. Dan di sepanjang trek ni tumbuhnya buluh-buluh yang segar, bugar dan sangat menyeksakan pendaki gunung. Dan dalam proses eksperimen kepada prototipe parang ni, Ahmad bawa dia, kalau tak silap aku, Ahmad yang bawa dia pergi ke trek GST tu untuk menebas dan Alhamdulillah function teruk. Jadi semenjak pada tu tak takut lagi lah kalau dengar trek tu banyak buluh. Sebab apa? Kita dah ada GST geng. Kita dah ada GST. Okay, let's go. Untuk awal-awal ni kita tunjukkan apa benda je lah yang sama antara tantari ni dengan tantari yang lain, tapi dia lain sikit je. Yang pertama, dia menggunakan hulu yang diperbuat daripada arang bunga, menggunakan design klasik. Yang kedua pula, dia punya temin material masih sama, stainless steel, tapi yang ni jenis bulat. Jenis yang biasa kita nampak dekat parang-parang lain lah. Yang ketiga, dia ni menggunakan sarung kydex. Kydex ni sama, cuma beza dia, kydex dia ni ada spacer. Kalau korang dapat tengok, kalau kamera dapat tangkap, dia ada line warna hitam. Ada satu lagi kydex diletakkan di antara kydex merah ni untuk mewujudkan ruangan supaya bilah lebih mudah masuk dan keluar. Tibalah masa untuk korang tengok bilah GST. Memang lain daripada yang lain kan. Lebih-lebih lagi kalau korang ni sebenarnya budak bandar, memang jarang lah nak jumpa bilah macam ni depan mata. Kena pula tiba-tiba dekat hujung kepala dia ni ada cangkuk-cangkuk macam ni. Bapak, kalau mengikutkan susu galuh lah, bilah ni dia memang datang daripada keluarga parang bong, BONG. Benda tu dah lama dah kat tanah Melayu ni, tinggal korang tahu tak tahu je lah, atau bahasa baiknya jumpa atau tak je. Pada masa sama, Mak Saleh pun macam tahu, diorang pun macam guna juga konsep-konsep ni. Bahagian yang hook kat depan ni, kalau Mak Saleh dia panggil bill hook. Aku rasa lah nama bill hook ni datang memang daripada burung kenyalang, apa, hornbill tu. Sebab dia tengok tongkat, bukan tongkat, apa, tanduk hornbill tu, tapi dia reverse kan. Dia edit, dia panggil bill hook. Tapi tu aku main rasa je lah. Secara keseluruhan, bilah rintis tadi dibuat untuk perintis. Bilah GST ni dibuat untuk perintis yang hardcore. Macam tadi pada parang rintis, mana dia? Yang ni, parang rintis ni aku cakap positif dia ni akan menyebabkan mudah untuk kita mengait. Tapi kau bayangkan, bilah GST ni dia punya positif terpaling positif. Ini kalau kait ni memang sap-sap sui. Aku memang yakin lah kalau setakat duri bertam tu, tak pun duri rotan tu, tu
tutup sebelah mata, abang kait macam ni je, tak ada goyangnya. Spek asas dia yang pertama, bilah ni panjang dia adalah 13 inci. Bagi akulah sebagai antara penjual parang tantari, memang aku boleh cakap 13 inci merupakan panjang yang rare sikit lah dalam keluaran parang tantari. Tapi bagi aku 13 inci ni dia dalam maksimum penggunaan gunung, dia dah kira paling maksimum. Kalau panjang lagi pada 13 inci, aku rasalah pada pendapat aku memang confirm rimasnya nak pakai. Dan pada kepanjangan 13 inci ni, dia macam nice hujung-hujung cun-lencun je nak hadap dia punya sakit tu. Maksud sakit dia macam mana tau, kau bayangkan kerja menebas ni, kalau 14-15 inci ni, vibration yang daripada hujung sebab apa, kita bila bilah tu makin panjang, kita hayun angle sama tapi speed yang hujung tu jauh beza. Jadi bila dia terhentak, dia datang balik vibration tu through melalui bilah tu, pergi ke hulu, pergi ke lengan. Lembik babe. Tambahan 13 inci ni bagi aku dah sangat-sangat memadai kalau dalam kita nak merintis track. Kita adalah tim kedua yang nak membersihkan track. 13 inci ni just nice. Apa yang kita potong sampai dan tidak akan melanggar baki yang tinggal tu. Contohlah pokok macam ni panjang, kau potong tengah ni, yang ni putus. Baki yang tinggal ni kalau kita menggunakan parang 13 inci dan kita buka cantik, tak akan melanggar badan kita lah. Kiranya kerja biar clean gitu. Untuk kekuatan hayunan pula, biasanya 13 inci ni dah paling maksimum. Lebih pada tu bagi aku nak menghayun pun dah jadi nak takut. Kita takut bukannya sebab takut kuat sangat, tak. Kita takut kita yang dah tak boleh nak kawal bilah tu. Maksud kawal tu, bila kita hayun, kita boleh redirect sikit lah. Tapi kalau dah terlalu panjang, kita hayun nak kawal tu memang aku rasa mustahil. Tapi mungkin juga sebab aku ni lemah, tak macam korang hebat-hebat. Jom kita tengok spek asas dia yang kedua pula, parang GST ni. Kita ukur lah berat dia berapa menggunakan penimbang. Bilah saja tak termasuk sarung adalah 442 gram, tak termasuk sarung. Berat dia ni kira logik lah, 400 lebih gram, 13 inci bang. Spek asas yang ketiga pula, kita boleh bercerita pasal orientasi berat dia. Jadi macam tadi aku ada cakap, parang rintis dia punya konsep dia adalah even balance. Berat dia bila kita hayun kat sini. Tapi untuk parang GST ni, aku boleh rasa dia ni head heavy. Berat dia memang ada dekat area-area sini. Parang GST ni kalau tangan kau kuat, inilah yang terbaik. Sebab mengait dia tak ada masalah, merintis dia tak ada masalah, nak menetak pun tak ada masalah. Bila mana bagi aku kalau kita tutup bahagian depan yang 1 inci ni, dia dah sama macam duku candung, mini candung tantari. Buka ada extra hook lagi. Ini kalau tangan aku kuat ni, memang aku pakai binatang ni. Antara dua model terbaru ni, korang nak tanya aku, Badik pilih yang mana? Aku bos, aku ambil je dua-dua. Siapa nak marah? Okey, dekat sini yang memang memeningkan kepala. Sebab lain parang, lain menang dia. Rintis menang tang lain, GST menang tang lain. Namun berdasarkan kepada koleksi yang sedia ada dan juga aktiviti yang aku banyak buat sekarang, bagi aku model GST inilah yang paling sesuai dengan aku. Sebab apa? Model GST ni, kalau aku tengok, dia bagaikan dibuat untuk siap sedia untuk dihentam, dihentak berdenyut. Pendakian gunung aku sekarang, aku dah tak banyak hardcore, tak banyak merintis macam dulu. Tapi aku lebih banyak buat program konservasi, iaitu kita buat clear track, pembersihan track, pemeliharaan dan pemuliharaan track lah, senang cakap. Jadi parang GST ni, kau nak suruh dia cantas, dia boleh cantas. Kau nak suruh dia mengikis, dia boleh kikis. Kau nak suruh dia takik, dia boleh. Kau nak suruh dia memancah, boleh. Kau nak suruh dia mengait pun boleh. Apa je kau nak suruh dia boleh. Yang kau tak boleh suruh dia cari duit je. Cuma masalah GST ni, kalau dengan aku, dia punya saiz lah, mungkin dia terlalu panjang untuk aku. Tak, biasa juga aku ada kat 13 inci. Atau mungkin dia terlalu berat untuk aku. Parang lain pun ada je yang berat. Tapi kenapa sekarang ni berat masalah? Sebab dah gemuk. Nak bawa diri sendiri pun penat, tiba-tiba nak bawa parang, pahal. Walau bagaimanapun, GST ni masih kesan yang baik lah. Cuma tu lah, bila pegang rintis ni, setan dekat ni, posting juga. Okey geng, itu saja sedikit pengenalan terhadap dua model baru daripada parang tantari. Yang pertama tadi adalah model parang diberi nama parang rintis. Pada harga dia buat masa ni RM180. Yang kedua pula adalah daripada model bernama GST. Yang cangkuk baru tadi ni, harga dia RM250. Ikhlas kata, kalau kau tanya yang mana satu lagi best, aku memang sangat-sangat cadangkan korang datang, korang pegang sendiri dan rasakan bilah mana yang lebih sesuai dengan korang. Tapi biasalah bro, kalau datang nak beli benda lain, balik jadi beli benda lain.
Tak ada hal lah. Racun itu benar. Pada masa yang sama, tolonglah kalau korang ada pendapat, ada pandangan, ada pengalaman ke apa ke, belanja, kongsikan di komen supaya kita boleh wujudkan satu sudut perbincangan yang sihat. Lebih-lebih lagi kalau mereka yang tahu, sebab ada sebelum ni orang tengok benda ni, model rintis ni, dia kata yang ini bentuk macam ni, nama dia adalah parang kumbang. Entah ya ke tak parang kumbang, aku pun tak tahu, dia pun macam tahu tak tahu. Kod-kod dengan harapan viewer dalam video kali ni ramai, bolehlah memberi sedikit perkongsian ataupun penjelasan ataupun pengkelasan parang ni. Barang-barang ni dah lama kan, kita tak nak benda ni hilang daripada tradisi. Tapi itulah, kalau lama tak guna itulah jadi dia, anak cucu tak kenal nama. Dan kalau ada yang berminat, nanti aku akan sediakan link kat bawah untuk korang buat pembelian direct di WhatsApp ataupun di website kami sahaja terus. Itu saja daripada kami. Jangan lupa untuk subscribe, komen dan juga share. Aku Badik daripada Core Outdoor and Tactical. Assalamualaikum dan salam sejahtera.